Assalamualaikum. Nama saya Nur Afifah binti Maislan dan saya bersekolah dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Lanchang. Hari ni saya nak buat resensi pasal sebuah buku yang bertajuk Pistol Dalam Air. Buku ni nama pengarang dia adalah Hashim Latif dan diterbitkan oleh Pustaka Senja. Buku ni kalau nak tahu, dia punya muka surat ada 84 muka surat dan buku ni sangat menarik. Okey, saya ceritakan sekarang mengenai buku ni. Buku ni mengenai seorang budak lelaki yang bernama Zaid. Dia seorang anak yatim yang tiada ibu tetapi masih mempunyai bapa. Tetapi ayah dia adalah seorang yang buta. Ayah dia sebelum ni bekerja sebagai nelayan. Pada suatu hari ayah dia menyelam dalam air dan tertusuk dengan sesuatu yang buat mata dia buta. Dia tak dapat nak melihat. Jadi bermula daripada waktu itu, Zaid ni dia start dia barulah nak berusaha bekerja sebab ayah dia dah tak dapat nak bekerja lagi. Jadi siapa lagi nak beri duit yang lebih kepada dia kalau bukan diri dia sendiri yang cari pendapatan untuk keluarga dia. Jadi pada setiap petang selepas habis waktu persekolahan, Zaid dia akan menjaja belon dekat stesen kereta api, dekat stesen bas atau dekat mana-mana yang diselesa untuk menjaja belon. Zaid dia tidak pernah putus asa dan dia juga tidak suka mengharapkan bantuan orang lain. Dia ada kawan, nama dia Hasnan, Marsha, Alif. Tapi kawan ini baik. Diorang suka ajak dia belanja makan, nak makan ke apa kan. Tapi Zaid ni dia seorang yang susah sangat. Kawan dia nak belanja makan pun dia tak nak. Sebab dia tak nak orang simpati dekat diri dia. Dia tak nak sebab dia ada kisah yang sedih, orang nak tolong-tolong dia, dia tak suka. Jadi dia nak usaha sendiri je. Dia tak pernah putus asa. Dia menjaja lagi belon walaupun perniagaan dia tu tak adalah beri keuntungan yang besar, cukup-cukup untuk dia beli makanan dan tanggung ayah dia. Dia seorang anak yang sangat baik. Dia kadang ayah dia kan tak nampak, jadi dialah yang suruh ayah dia, pimpin ayah dia ambil semayang, semualah dia yang tolong ayah dia. Jadi dia memang anak yang baik. Pada satu hari, Zaid ni dia pergi menjaja belon dekat stesen api dan dia ternampak sesuatu yang buat dia terfikir. Dia rasa terfikir-fikir, apa benda tu? Kenapa? Jadi, waktu tu Zaid ni dia tengok, dia nampak ada motorbot berjalan, ada tiga orang warga lelaki yang asing lah bagi dia sebab berkulit gelap semua kan. Lepas tu dua orang tu turun daripada motorbot tu dan dia berlari masuk ke dalam store dekat stesen kereta api tu. Jadi Zaid ni pun terfikir, dia pelik. Kenapa dia orang masuk dekat store tu? Padahal dekat store tu tak ada apa-apa pun yang menarik. Jadi lepas je dalam beberapa minit, dia nampak lelaki tu tadi keluar berlari balik naik dekat motorbot tu. Lepas tu pergi meninggalkan dekat pesisir pantai tu. Lepas tu waktu tu Zaid ni pergilah tengok dekat store tu, nak tengok benda apalah yang ada kat store ni kan. Kenapalah dia orang masuk sini. Lepas tu dia tengok tak ada apa-apa pun. Lepas dia jadi macam pelik kenapa. Esoknya dia pergi menjaja belon lagi. Lepas tu waktu tu dia ternampak lagi ada lagi dua orang lelaki asing ni masuk lagi dekat store tu. Tapi dia ternampak tindakan pelik yang seterusnya. Macam lelaki tadi dia pergi dekat tempat yang pasir yang agak tersorok dan diorang tanam sesuatu. Zaid pun rasa pelik. Dia nak tahu apa yang lelaki misteri tadi tanam dekat dalam pasir tu. Dan selepas je lelaki asing tu pergi daripada pesisiran pantai tersebut, diorang ni pun dah tak ada kat situ kan. Dah tak ada dah, diorang dah pergi dah. Jadi tak ada siapa kat situ. Zaid je tahu dekat tempat tu memang tersorok, ada pokok-pokok, memang tak nampak. Orang lain memang tak nampak. Jadi Zaid dia pergi
dekat tempat tu dan dia gali balik nak tahu apa yang penjenayah ataupun lelaki jahat tu tanam, sebab dia rasa pelik. Dia rasa macam nak tahu apa yang diorang nak buat. Okey, waktu dia tanam tu, dia dah gali-gali-gali, dia ternampak sesuatu yang sangat terkejut, iaitu dia nampak sepucuk pistol. Waktu tu dia rasa dia dah rasa dah macam lelaki ni jahat. Diorang ni semua orang jahat. Waktu tu lah dia ambil keputusan, dia ambil nak bertindak. Dia tak fikir panjang, dia terus je pergi dekat rumah Abang Fikri. Okey, kalau nak tahu, Abang Fikri ni dia kalau apa-apa terjadi dekat kampung tu, dekat dengan kampung ni, semua orang akan bagi tahu dia. Bagi tahu masalah-masalah kat dia, sebab dia akan uruskan penjagaan macam ronde-ronde waktu malam, dia yang akan uruskan. Jadi Zaid ni dia bagi tahu dekat Abang Fikri mengenai apa yang dia nampak, apa yang dia dengar semua kan. Jadi Abang Fikri pun terkejut. Dia pun tak tahu dia nak percaya ke tak nak percaya, sebab dia tak tahu Zaid ni cerita pasal betul ke palsu ke. Jadi Abang Fikri ni dia pergi juga dekat tempat Zaid kata tadi ada sepucuk pistol. Lepas tu Abang Fikri pun gali nak tengok apa. Lepas tu Abang Fikri tu dia betul-betul nampak betul lah apa Zaid ni cakap. Zaid tu kata ada sepucuk pistol. Memang ada sepucuk pistol kat situ. Jadi Abang Fikri ni dia ambil keputusan untuk melaporkan dekat polis lah, sebab mereka rasa ada berkaitan dengan satu jenayah yang berat jugalah kat kampung tu. Jadi diorang mula menelefon polis dan bagi tahu tentang apa yang telah terjadi. Jadi waktu malam tu waktu penjenayah tu keluar, sebab diorang dah ada rancangan, polis dia dah mula rancang strategi untuk tangkap penjenayah ni, dan diorang dah berjaya tangkap. Waktu malam tu juga diorang berjaya. Jadi lepas tu penduduk kampung tak rasa risau lagi tentang rompakan, sebab rupa-rupanya penjenayah yang diorang tangkap tu adalah orang yang memang diorang rancang nak merompak dekat kampung tu, nak merompak dekat stesen kereta api tu. Jadi bila dia dah tangkap sebelum rompakan tu berlaku, orang ramai tak perlu nak rasa nak risau lagi lah. Jadi apa pengajaran daripada cerita ni, saya suka sangat dengan sikap Zaid, sebab dia seorang yang berani. Dan kita kena berani dalam membuat keputusan. Kita tak boleh ragu-ragu. Kalau kita tahu pasal satu perkara, kita kena terus bagi tahu dekat pihak atasan supaya dia tak jadi lebih teruk. Dan saya suka sangat sikap Zaid ni. Kita kena contohi sikap dia, sikap anak yang baik, yang tidak berputus asa dan tidak ragu-ragu untuk membuat keputusan. Sekian, terima kasih.